Kalau nak kata dia minta maaf, tiada maaf bagimu. Tiada maaf. Kehilangan yang tidak dapat diganti. Di sinilah lokasi kemalangan yang mengorbankan anak Borhan Muhammad Zulfaqar 29 tahun. Ketika saya dan kru berkunjung ke rumahnya di Melaka baru-baru ini, Borhan redha, kelihatan tenang namun sesekali menitiskan air mata, terutama apabila melihat gambar lama arwah anaknya yang kelima itu. Saban hari Borhan akan ke pusara anaknya. Kerinduan jelas terpancar pada wajah warga emas ini. Namun beliau redha dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah kata orang, kasih ayah membawa ke syurga. Saya terdengar handphone saya berbunyi. Jadi saya pun terus ambil. Saya dengar seseorang bercakap, "Pakcik, saya Jenny. Jadi saya nak bagi tahu Muhammad Zulfaqar aksiden." Saya terdengar tu aksiden. Jadi saya nak bertanya lah, aksiden sekarang di hospital mana? Belum sempat saya bertanya, dia dah beritahu. Tapi bila ada tapi tu hati saya sudah memikirkan sesuatu. Tapi dia meninggal. Bila dia meninggal, saya rasa macam all the lighting is down. Semua padam. Tetapi saya berserah pada Allah kerana Allah itu pencipta. Dari siapa saya kalau saya kata ini, tapi kena lihat keterbatasan saya sebagai hamba Allah. Tetapi tiada maaf itu. Sekarang ni saya dah terserah pada Allah kerana janji Allah itu akan lebih. Balasan Allah itu lagi hebat daripada balasan kita sebagai insan. Jika ditanya kepada Borhan, dia mahukan hukuman lebih berat dikenakan terhadap pemandu mabuk. Tegasnya, hukuman yang akan dibincangkan nanti perlu mengambil kira beberapa aspek. Contohnya kesan jangka masa panjang agar rakyat di luar sana berasa takut untuk memandu sekiranya mereka di bawah pengaruh alkohol. Pencegahan itu adalah lebih baik daripada merawat. Tetapi bagaimana pencegahan yang kata lebih baik itu? Yang akan menyebabkan orang takut, orang yang tak berani nak buat, sebab kalau buat itu akan 30 tahun dulu dalam kehidupan kita habis. Maka orang takkan nak buat. Dan orang nak minum mabuk pun kalau keluar tak akan berani nak mabuk kat rumah je lah. Dia akan ada itu. Dia akan ada kesan jangka panjang. Maknanya dia berfikir, dah 2 orang kena dah. Semua hidup 30 tahun, bukan semua hidup 30 tahun. Apa lagi kalau hukum mati? Mati bila kemalangan, mabuk, ini denda. Tapi kalau melibatkan kematian, nyawa. Kalau kita boleh buat itu lebih baik. Sementara itu, Exco Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF, Datuk Seri Dr. Irwan Muhammad Tahir menegaskan kerajaan perlu meminda undang-undang sedia ada secepat mungkin berkaitan kesalahan memandu kenderaan dalam keadaan mabuk sambil memberi penekanan terhadap hukuman paling berat untuk mereka. Kerajaan harus ambil satu keputusan yang sangat-sangat drastik pada masa ini. Kerana kemalangan ini boleh dikatakan terjadi saban hari, saban minggu, saban bulan, setiap hari boleh dikatakan. Dan semua kes-kes ini mengakibatkan kematian. Jadi kita tidak boleh menunggu sehingga untuk Parlimen bersidang pada bulan 7. Saya harap sehingga itu kerajaan harus mengambil satu langkah yang mana dari segi awareness, dari segi penguatkuasa undang-undang, dari segi cadangan hukuman yang berat ke atas pemandu-pemandu yang mabuk tadi. Dan jenis-jenis hukuman yang kerajaan harus kaji
bagi pelaksanaan kes-kes yang mengakibatkan kematian oleh pemandu mabuk ni, pihak kerajaan harus memberi satu hukuman yang berat, bukannya setimpal. Hukuman berat ni boleh didenda sebanyak sehingga RM50,000 sebagai contoh, mungkin RM100,000 sebagai contoh, dan penjara tidak lebih daripada 30 tahun. Jadi sekiranya rakyat ataupun warga negara kita melihat betapa kuatnya enactment undang-undang ini dan apa penalti-penalti yang kerajaan telah gariskan, sudah pasti mereka ni tidak akan lagi drink and drive and mengakibatkan kematian. So kita hendak tunjukkan kepada rakyat yang mana sekiranya dia minum, dia tak bawa kereta, because malang tak berbau. Anything could happen in our street, and this is very very bad now. Apa saja yang berkaitan tentang kemalangan yang diakibatkan oleh pemandu mabuk ini, mereka boleh mengatakan berbagai-bagai reason, sebab paras alkohol itu rendah dan sebagainya, tetapi orang tetap mati, mangsa itu mati. Seorang lelaki maut manakala 3 cedera apabila motosikal di tunggang mereka dirempuh pemandu mabuk. Seorang wanita kehilangan suami apabila motosikal di tunggang suaminya dirempuh pemandu mabuk ketika dalam perjalanan untuk pergi ke tempat kerja. 4 maut dirempuh pemandu mabuk. Persoalannya, sampai bilakah kes-kes seperti ini akan berterusan? Rakyat sudah lama mendesak, malah ramai pihak mendesak supaya kerajaan mengenakan hukuman lebih berat kepada pemandu mabuk, kerana kebelakangan ini kesnya semakin menjadi-jadi. Kerajaan telah memutuskan untuk membincangkan perkara ini dan akan diputuskan dalam masa terdekat. Persoalannya sekali lagi, adakah hukuman yang akan dikenakan kali ini benar-benar berat ataupun ia hanya sekadar melepaskan batuk di tangga? Ridauddin Daud dan Syukri Muhammad melaporkan untuk Sinar Harian.